Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelajar. Jumpa lagi kita hari ini 14 Mei 2020 dan merupakan hari ke-22 Ramadan ya. Jadi kita sambung untuk Modern Maths Form 5 kita dalam tajuk bumi sebagai sfera, dan kita teruskan untuk bahagian jarak. Sebenarnya teacher dah cover jarak ni masa part 3 hari tu. Walau bagaimanapun kita nak murnikan lagi sebab kita ada bahagian terakhir jarak, iaitu jarak terdekat. Okey kelas, kita ulang tentang bumi. Macam biasa teacher kata kalau bumi teacher suka lukis bumi. Lukis bumi ni teacher akan letak mesti ada equator ataupun kita sebut hal tulis tiwa. Equator 0 darjah. Lepas tu teacher akan letak paksi bumi, dan ini adalah latitude ya. Dan latitude utara, yang bawah ni pula adalah latitude selatan. Okey, katalah teacher letak dekat sini. Siapa yang kita nak letak nama? Sufian, contoh. Sufian ni kelas, lokasi Sufian. Bila kita nak tulis lokasi, kita akan tulis dulu latitude-nya. Katalah dia berada pada, kita letak 40 darjah utara dan katakan 35 darjah timur. Itu Sufian. Lepas tu kat bawah ni siapa? Suhaimi. Macam itulah kata. Okey, Suhaimi ni pula duduk pada 30 darjah selatan dengan 35 darjah timur. Okey. Jadi kalau kita nak kira hitung jarak, yang penting ialah kita cari beza. Beza dari Sufian nak jumpa Suhaimi, sebab berada pada hemisfera yang berbeza, maka kita tambahkan 40 tambah dengan 30, kita darabkan dengan 60 batu nautika. Tulang kan? Berapa dapat? 4,200 batu nautika. Okey. Darab pertama Okey, katalah patutnya teacher letak Greenwich kan? Sepatutnya lah. So di sini Greenwich juga 0 darjah. So kenapa teacher letak Greenwich ni lebih ke sebelah kanan ni? Kerana tadi teacher dah tulis longitude tempat Sufian dengan Suhaimi ni adalah 35 darjah timur. Jadi teacher lebihkan ke sana ya. Katalah ada seorang duduk sini. Siapa nak duduk situ Siapa kita nak letak? Nama siapa pelajar nak petik? Wani. Boleh lah Wani Wani ni, so teacher letak longitude. Sekarang Wani ni berada di sebelah timur atau sebelah barat? Ini Greenwich, dah terang-terang Greenwich. Okay, Wani sebelah barat. So teacher letak lokasi Wani, dia adalah 40 darjah utara. 40 darjah utara sebab dia berada pada latitude yang sama dengan Sufian ni. 40 darjah utara tapi dia berada pada 30 darjah barat ya. Jadi yang kedua, kita nak hitung jarak antara Sufian dengan Wani. So jaraknya yang penting ialah kita hitung beza. Bezanya sekarang bahagian yang berbeza kan, sebelah timur, sebelah barat kan. So kita ambil yang ni kelas ya. So kita tambahkan 30 tambah 35, kita darab dengan 60 batu nautika. Tetapi sekarang Sufian dengan Wani ni, mereka ni berada pada latitude yang sama. So kita kena darab dengan cos. Berapa darjah tu?
40. Okey, cos 40 darjah. Ya? Boleh faham? Okey, kita kira. 65 darab dengan 60 darab dengan cos 40. So, sebenarnya jaraknya adalah 2987.57. Jaraknya Batu Nautika. Okey. Katakan kat bawah ni ada Hasrita. Okey, Hasrita ni dia duduk macam mana pula? Sama 30 darjah selatan. Sebab dia sama latitude dengan Suhaimi. So Hasrita ni 30 darjah selatan dengan 30 darjah barat. Dia macam ni kan. Sekarang ni yang teacher tak jelaskan lagi hari tu ialah konsep jarak terpendek. Sekarang teacher nak kita cari jarak terpendek antara Suhaimi dengan Hasrita. Dia nak pergi jumpa ni. Dia nak bincang apa-apa urusan kan. Okey, kelas ini bumi kita. Suhaimi ni berada sebelah timur, Hasrita berada di sebelah barat. Kalau mestilah naik flight kan. Okey, bayangkan Suhaimi nak jumpa Hasrita, dia boleh je lalu sini. Dari sini, dari timur ni, dia terus terbang ke sana. Okey. So kita tengok laluan pertama. Laluan pertama kalau Suhaimi terbang macam ni. Okey. Maka berapa darjah tu? Berapa darjah? Oh, teacher rasa silap ni. Okey, tak nak. Teacher letak Hasrita bukan 30 darjah barat. Sebab teacher dah letak sini kan. So, Hasrita hubungan antara latitude tempat Suhaimi sampai tempat Hasrita mesti 180. Jadi berapa darjah kat situ? 145. 145 darjah barat kan. Ini teacher dah salah tadi. Jadi sekarang kalau Suhaimi terbang lalu latitude ni terbang, kita akan dapat berapa? 35 kita tambah dengan 145. 180 lah sebenarnya. Darab dengan 60 Batu Nautika. Tapi oleh kerana mereka berada pada latitude yang sama, maka kita darab dengan cos berapa tu? Cos 30 darjah. Okey, cuba kira. Berapakah jaraknya? 180 darab 60 Batu Nautika darab dengan cos 30. So kita dapat 9353.07 Batu Nautika. Ini laluan pertama. Ini laluan pertama. Boleh juga kalau Suhaimi ni dia nak jumpa Hasrita, dia boleh terbang naik ke atas. Tapi pelajar tengok kalau dia naik ke atas, dekat sini je, sini dah 30 darjah. Okey, so kita kira berapa darjah. Okey, kita kira 30 tambah, lalu mana lagi? Sini, berapa darjah ni? 40. Ataupun gini dah tiba sini tadi 30. Dia terbang sampai sini, berapa darjah tu? 180. Kemudian dia nak jumpa dengan Hasrita ni. Dah tiba sini, tambah lagi 30. Nampak tak? Okey, so jalan yang kedua. Jalan yang kedua kalau kita nak buat ialah 30 tambah, saya ulang 30 dia naik atas, naik ke equator. Kemudian dia terbang lagi sampai sini. So tambah 180 tambah turun bawah 30. Kita darabkan dengan 60 Batu Nautika. Okey, kira jarak dia. Berapa tu? 240. Darab dengan 60 Batu Nautika. Kita dapat jarak dia 14,400 Batu Nautika. Okey, itu jarak yang kedua. Jarak yang ketiga, dekat mana lagi kelas sebenarnya? Cuba perhatikan. Tadi Suhaimi dah terbang daripada timur ke barat. Lepas tu kita dah cuba kalau Suhaimi terbang naik ke lalu kutub,
utara dan turun semula sebab matlamatnya nak jumpa Hasrita. Jalan mana lagi? Lalu bawah ni. Kan lalu bawah ni pelajar. Lalu bawah ni macam mana kita nak kira? Lalu bawah ni ialah kita kena ukur sudut di sini. Tadi ni 30, sini pun wajib 30. Jadi sudut kat tengah ni berapa? 120. Jadi kita tengok 120. 120 sudut kat tengah ni je. Sebab sudut pelajar tengok ni, ini dah macam bentuk apa tu? Bentuk kun kan. So kita nak ukur sudut ni sebab dia terbang macam ni. Dia lalu kutub selatan. Okey, 120 kita darabkan je dengan 60 batu nautika. Jom kita tengok berapa katnya. Okey, dapat berapa? 7,200 batu nautika. Okey, sekarang pelajar perhatikan, ada 3 laluan. Untuk jarak terpendek ni ada 3 laluan. Pertama, kita lalu dari timur ke barat tadi. Kita dah kira, kita dapat 9,353.07 batu nautika. Lepas tu kita dah lalu pula kutub utara, turun balik kan. Ini banyak duit dah ni. Naik jet kapuk je, tapi banyak duit lah naik isi ni, naik isi tank lagi kan. So jarak dia 14,400 batu nautika. Dan kita dah tengok pula kalau dia lalu bawah, jaraknya hanya 7,200. Jadi sebenarnya konsep jarak terpendek, dalam hal ni jarak terpendek kita hanya mesti lalu bawah. Boleh kita lalu bawah sebab kat sini sudutnya paling kecil. Betul, sudutnya paling kecil. Tengok teacher ni cakap pun dah merapu kan. Okey pelajar, dengan ini sebenarnya tajuk bumi kita dah cover. Dah tamat pun. Cuma kita nak buat beberapa latihan yang berkaitan. Tak best lah kalau kita tak cuba soalan-soalan exam kan. So kita nak cuba. Ada ke tak ada ni? Kat sini kita tengok. Okay, ini dah sudah. Ini pun sudah. Okay. Calculate the time taken in hours. Yang ni jom tengok juga. Jom kita buat latihan ini. Ini latihan-latihan yang ada ni lebih kepada ulang kaji je. Sebab dalam tajuk ni pelajar kena mahir konsep laju. Laju tu apa? Laju tu adalah jarak bahagi masa. Okey, sekarang ni yang dia minta ialah time taken. Calculate the average speed of an aeroplane flying from town A to town B. Kemudian dia bagi time taken A to B is 8 hours. Okey, konsep average speed apa dia? Total distance divide by total time taken. Okey. Okey, so sekarang ni kita tengok. Apa yang kita kena buat? Kita kena kira distance, jarak dari A ke B. Macam mana nak kira jarak? A sebelah utara, B sebelah selatan. Jadi jaraknya 60 tambah dengan 48 darab dengan 60 batu nautika bahagi dengan total time taken 8 hours. So dapat kan? Berapa dapat? Dapat 13.5. Apa tu? No. Okey, unit tak apa unit ni dalam modern maths tak apa. Okey, yang ni pula. Okay. Soalan sama. Dia minta kita kira average speed. Sekali lagi, teacher suka
Kalau pelajar menjawab soalan, sentiasa tulis formula. Yang sentiasa supaya nanti bila dah exam tu tak payah nak refer ke muka depan. Nanti awak buang masa nak tengok formula yang disediakan. Better you all dah biasakan macam ni, nanti dah ingat. InsyaAllah ingat. Okay. Average speed sekali lagi sama dengan total distance bahagi dengan total time taken. Okay. Sekali lagi, tapi kali ni dia nak A dengan B, mereka berada pada longitude yang sama. Okey, dua-dua berada pada sebelah barat. Jadi, macam mana? Beza dia berapa? Bahagian yang sama, maka kita tolak. 60 tolak 15. Darab dengan 60 batu nautika. Lepas tu kan tengok ni, sebenarnya ini equator dia ni, sebab ada kosong darjah. So darab dengan cos kosong, satu sebenarnya cos kosong tu kan, bahagi dengan total time taken 3 hours. So dapat berapa tu pelajar? 60 tolak 15 darab 60 batu nautika. Cos kosong adalah 1. So dah bagi dengan 3. Dapatlah 900. Okey, boleh pelajar ya. Okey, nak cuba lagi. Soalan latihan ni yang dia minta calculate the time taken, tapi ini lebih kepada konsep rumus algebra. Jadi yang ni teacher tak payah tunjuk lah, teacher akan bagi latihan. Okey, dah habis dah. Photostat ni tak jelas lah, ada page yang tak nampak. Okey, tak apa, latihan seterusnya teacher akan sambung dalam slot yang kelima ya. InsyaAllah pelajar, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.